dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا Anda kini sedang mendengar Destinasi Ikim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi Ikim 20 tahun inspirasi Huria Islam. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang buat anda. Semoga petang ini terus memberikan semangat lagi untuk kita dalam membangunkan kehidupan. Jadi ayo kita utamakan kualiti hidup dengan nilai agama supaya ada garis panduan kepada kita menjadi mukmin yang soleh yang juga solehah. Amin. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah untuk waktu ini bersama para pendengar bersama hadis petang ini tentang istiqamah jaga lidah. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججناك. Maksud dari hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudari dari Nabi SAW, baginda jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla pada kami kerana kami bersamamu. Jika engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Alhamdulillah, hadis ini hadis hasan, dan pengajaran dari hadis ini, lidah boleh menjadi penyebab seorang menjadi soleh juga kufur. Semua anggota tubuh manusia akan tunduk dan mengikuti amalan lidahnya. Betul. Jadi sama-sama kita menjaga tutur kata kita dan menjaga komunikasi yang baik bersama dengan manusia, orang ramai kan, dan menjaga perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lidah yang sama, nanti kita nak berdoa kepada Allah kan. Macam mana kalau cakap yang tak baik semua, kita nak minta yang baik-baik kan. Malu kita dengan Allah. Jadi berkatalah dengan yang penuh kebaikan. Ya, insya-Allah. Dan insya-Allah untuk waktu ini para pendengar yang kita nak siarkan insya-Allah sebentar sahaja lagi bersama rancangan Islam Agamaku. Ya, kita akan hayati perbincangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan rancangan Islam Agamaku boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Sejak dari mula diri berimajinasi, di segenap minda gambaran bukan ilusi. Percaya segala mimpi pastikan menjadi kenyataan. Semoga Tuhan terangi semua lorong-lorong perjalanan. Tunjukkan aku mengerti, tiada yang lebih upaya darinya. Aku ketahui kepadanya kita berserah berdoa. Kurniakan padaku kehidupan persis perjalanan, liku dan berduri menanti seribu halangan. Temui akan pasti ku berusaha sedaya diri ini. Ku pasti aku mengerti, tiada yang lebih upaya. Kehidupan persis perjalanan, liku dan berduri menanti seribu halangan. Ku pasti aku mengerti, tiada yang lebih upaya darinya. Aku ketahui kepadanya kita berserah. Kurniakan kemenangan di dunia,
Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah serantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharin. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stok berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Ciptakan rasa cinta Raihana di hatiku. Raya Haji tahun ini belum tentu boleh balik kampung. Macam mana nak urus kalau orang tak ramai? Jangan risau, sertai kami U-Tijarah dalam siri projek U-Korban serendah RM330 satu bahagian lembu, RM2,310 seekor lembu dan RM540 seekor kambing. Daging korban atau akikah ini kami akan agihkan kepada fakir di Malawi dan Tanzania sebagai sedekah bagi mengukir senyuman mereka. Tempah bahagian anda sekarang sebelum 16 Julai di talian 018-231-9776. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawang ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ada kemampuan dan dia tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah ia dekati tempat solat Idul Adha kami ini. Dikala kita sedang mampu ketika ini, ayo laksanakan ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang Allah telah berikan. Daftar sekarang www.korbanikhlas.com. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Infoya Islami. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Iya, selamat petang kepada anda. Syukur kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di petang Selasa. Nak teruskan lagi bicara kita, membawakan rancangan Islam Agamaku. Seperti biasa, kita terus nak mengajak sahabat-sahabat pendengar untuk sama-sama tonton juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Di situ kita boleh sama-sama hayati terus ke telefon pintar anda, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan para pendengar, untuk waktu ini juga kita akan buka talian konti untuk soalan anda. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, untuk rancangan Islam Agamaku, seperti biasa kita akan bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketika ini nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar kita, Doktor?
Baik, Alhamdulillah. Syukur. Dapat lagi bersama di siaran kita setiap hari Selasa ini. Dan pastinya rancangan Islam Agamaku, kita nak teruskan lagi Doktor bincang-bincang dengan apa sahaja perkara yang baik-baik yang kita boleh sebarkan, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin sekarang ni nak mengenal dengan agama Islam. Alhamdulillah, ini caranya untuk terus kita nak berdakwah lagi. InsyaAllah. Dan petang ini Doktor akan bincangkan tentang tajuk Islam mengajar agar umat bersatu. Doktor, bagaimana yang kita boleh bawakan laluan sudut perbincangan ini, Doktor? Silakan, Doktor. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona dan seterusnya sidang pendengar. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk bicara kita pada kali ini berkenaan dengan Islam sebagai agama yang mengajar umatnya bersatu. Islam mengajar umatnya bersatu ataupun Islam mengajar kepada kesatuan ummatan wahidah, umat yang satu. Hari ini kita melihat dalam Islam ini pelbagai pemikiran, pelbagai aliran, pelbagai kumpulan. Jadi yang baru masuk Islam, yang nak mengkaji Islam, kadang-kadang berasa keliru. Islam yang manakah Islam yang benar? Jadi kalau dia pergi kepada Islam aliran A menyatakan bahawa Islam adalah kami adalah Islam. Kalau nak Islam ikut cara kami, kalau tak ikut cara kami tidak jadi Islam. Apabila pergi kepada aliran B pula, aliran B pun mendakwa perkara yang sama, bahawa kami adalah Islam, Islam adalah kami. Kalau ikut cara kami, Islamlah. Kalau tak ikut cara kami, tidak Islam. Jadi begitulah aliran C, aliran D dan sebagainya. Jadi banyak persimpangan, banyak perpecahan dalam kalangan umat Islam ini. Jadi yang nak masuk Islam, dia kadang-kadang dia rasa goyah, rasa keliru, rasa tidak yakin dengan Islam kerana salah satu sebabnya perpecahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Dan yang menariknya, yang banyak bergaduh, yang banyak berpecah ni, salah satu yang bawanya adalah orang yang mengajarkan agama. Yang mengajarkan agama, yang ni yang membawa perpecahan. Yang ni yang saling tuduh-menuduh di antara satu dengan yang lain. Begitu juga yang berlaku di kalangan umat Islam. Yang nak masuk Islam pun rasa keliru, yang asal Islam pun dia pun rasa keliru juga. Kadang-kadang baru nak berjinak dengan agama, tiba-tiba disogokkan dengan perpecahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam, disogokkan dengan perpecahan dalam kalangan kumpulan-kumpulan aliran umat Islam. Jadi hari ini saya cuba nak bawa sedikit pencerahan bahawa Islam itu satu, Islam adalah benar, Islam adalah agama yang benar, dan Islam itu satu. Dia mengajar satu, tidak ada lagi dua, tidak ada tiga dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita balik kepada asas, kita balik kepada dasar, kita balik kepada fundamental dalam Islam. Yang inilah Islam yang tidak ada beza di kalangan umat, fundamental dalam Islam yang tidak ada beza di kalangan aliran-aliran dalam Islam. Jadi ini Islam
yang saya ingat kita perlu pegang, kita perlu sebar-sebarkan. Kalau kita nak bawa aliran masing-masing tu dia jadi keliru dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada fahaman, ada kumpulan dia duk cerita bab gerak jari waktu semayang ya. Jadi ini pun letih nak melayan ya. Benda kecil, benda tidak besar, benda yang petty matters ya, sebenarnya benda yang kecil sahaja. Kerana benda yang besar itu adalah menerima perintah Allah dalam melaksanakan salat. Itu benda besar. Benda besarnya adalah melaksanakan salat. Beza sikit-sikit tu, itu petty matters. Itu benda yang kecil sangat. Tapi kadang-kadang ada pemikiran benda yang kecil inilah yang dibawa ya, menyebabkan berlaku perbalahan, menyebabkan berlaku pergaduhan di kalangan umat Islam ya. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, berwasiat kepada kita supaya tidak berpecah belah. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan hendaklah kamu semua i'tisam, pegang teguh ya, pegang sungguh-sungguh ya, bihablillah, dengan tali Allah, jami'a, semuanya. Maknanya pegang dengan ajaran Allah, ajaran Islam, ajaran Al-Quranul Karim, pegang sungguh-sungguh ya, i'tisam, wa'tasimu bihablillah, pegang sungguh-sungguh, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Ya. Jadi ada dua perintah daripada Allah, pegang Al-Quran, beramal dengan Quran, dan jangan pecah belah. Jadi kita nak kena imbangkan ya. Nak kena imbangkan di antara pegangan kita, kefahaman kita terhadap Al-Quran, kadang-kadang sampai membawa kepada perbalahan, membawa kepada perpecahan. Makna kita tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pegang elok-elok, tapi faham kita tu jangan sampai kita pecah belah. Kerana Al-Quran ni dia banyak kefahaman. Jadi itu asas yang penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang sungguh-sungguh tali Allah dan jangan berpecah belah. Jadi sebab itulah kalau kita melihat, kalau kita kaji, kita baca dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran menceritakan perkara dasar, perkara yang besar. Kerana perkara dasar, perkara besar ni dia tak boleh nak beza, nak bergaduh. Ya, Allah Taala suruh dirikan solat. Jadi kalau tanya umat Islam, ya solat wajib. Tanya aliran mana pun, solat wajib. Ya, perincian tidak disebut di dalam Al-Quran. Kerana nanti akan banyak kefahaman, banyak perbezaan. Jadi yang perincian tu dibawa ada sikit-sikit dalam hadis dan dihuraikan, dijelaskan lagi oleh para ulama. Tapi dasarnya itu, Islam tu dia dasarnya i'tisam dengan kitab Allah dan jangan berpecah belah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia Muna. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Arab iaitu ittihad kan, penyatuan. Betapa pentingnya sekarang ini kita nak memberikan satu hati satu jiwa dalam membawakan mesej dakwah, apatah lagi dalam kita mengguna pakai yakni agama kita sebagai landasan kehidupan. Insya-Allah kita akan bincang lagi bagaimana status dan juga tajuk ini insya-Allah. Selepas ini anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Muna Jasman dan juga Syafiq Saleh. Iya, kita masih lagi membawakan rancangan Islam Agamaku dan di talian masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarakanan Universiti Putra Malaysia. Okey. Dan pastinya juga kita nak sambung lagi dengan tajuk kita petang ini. Kita bincang dengan tajuk Islam mengajar agar umat bersatu. Yang paling penting tadi kita tertarik apabila kita kena ada satu penyatuan supaya tidak ada salah faham kan. Tambah-tambah mungkin yang kita nak memperkenalkan agama Islam ini kepada orang bukan Islam kan. Kita harapkan supaya ianya akan dilalui dengan lancar dan membawakan kefahaman yang baik-baik, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, untuk sambungannya silakan doktor. Ya. Untuk pencerahan seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi bila kita nak memperkenalkan Islam kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim ya, kadang-kadang kita bawa isu-isu yang menggambarkan umat Islam sebagai umat yang tidak bersatu ya. Ada saya tu jumpa satu orang dia bawa isu apa? Dia bawa isu akidah ya, nak bagi sah iman ni kena i'tiqad ibu bapa Nabi adalah ahli neraka. Ibu bapa Nabi Muhammad lah, Aminah dikatakan ahli neraka, Abdullah ahli neraka. Pasal apa? Pasal dibawanya hadis Nabi nak minta ampun kepada Allah untuk Aminah, Allah tak bagi. Nabi nak minta ziarah kubur Aminah, Allah bagi. Jadi dia kata itu dalil bahawa Aminah tu kafir, Aminah ahli neraka. Kena i'tiqad. Kalau tak i'tiqad Aminah ahli neraka, maka iman kita tu ada masalah, rosak iman kita. Begitu juga Abdullah tu dikatakan sebagai ahli neraka pasal ada hadis inna abi wa abaka finnar, bapa aku dan bapa kamu berada di dalam neraka. Jadi poinnya ialah dia bawa isu ni, isu ibu bapa Nabi ni dalam neraka sebagai i'tiqad, sebagai asas fundamental. Jadi kalaulah kita bawa benda yang sebegini dalam masyarakat, sedangkan di sana khilaf di kalangan para ulama, pendapat majoriti ulama ibu bapa Nabi adalah selamat, ahli syurga, ahli fatrah ya, dan sebagainya selamat ya, dan ada tafsiran terhadap hadis tu nak guna pakai, baik tengok bertentangan dengan Quran atau tidak, bertentangan dengan hadis-hadis yang lain ataupun tidak dan sebagainya. Jadi maksud saya kenapa kita nak bawa isu yang sebegitu? Saya pengalaman saya jumpa ya, dia nak betulkan i'tiqad ni, yang seorang yang ahli agama ni dia tekankan isu ibu bapa Nabi sebagai ahli neraka. Maka kalau penanya, orang tanya tu tapi ustaz lain kata bukan ahli neraka, ibu bapa Nabi bukan ahli neraka, maka ahli agama ni kata tidak, itu i'tiqad yang salah, i'tiqad yang batil, i'tiqad yang benar. Kena i'tiqad ibu bapa Nabi ahli neraka. Jadi saya dalam hati duk geleng, ya Allah, susahnya ya Allah masyarakat ya, bagaimana dibawa isu yang berbeza tapi dibawa sebagai satu perpecahan di kalangan umat, menyalahkan ulama-ulama yang berbeza pandangan ya. Jadi ini
satu yang tidak cantik kepada Islam, ya, satu yang tidak cantik kepada Islam, kerana isu itu terlalu terpencil, terlalu kecil, dan isu itu tidak menggambarkan kesatuan di kalangan umat Islam, ya. Jadi sebab itu kita nak kena jelaskan, ya, asas dalam agama Islam ni ialah kesatuan, ya. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran tentang peristiwa pembinaan masjid, ya, masjid ni sepatutnya jadi tempat penyatuan, ya, masjid jadi tempat penyatuan. Tetapi dalam satu masjid yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang mana masjid itu dikenali sebagai masjid dirar, masjid dirar. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, iaitu orang yang menjadikan, membina satu masjid, masjid itu dirar, masjid itu masjid yang merosakkan, yang memudaratkan, yang membahayakan. Dirar, dia buat masjid. Pasal apa? Masjid itu dirar pasal sudah ada masjid Nabi, sahabat-sahabat semayang masjid Nabi dengan tazkirah daripada Nabi, ajaran Nabi. Jadi bagaimana nak pisahkan umat Islam daripada masjid Nabi? Kita buat satu lagi masjid. Ini orang munafik, orang munafik. Kita buat satu lagi masjid, jadi sahabat Nabi, umat Islam ni dia akan pecah. Sebahagian akan pergi masjid Nabi, sebahagian akan duduk masjid kita, masjid juga. Tapi lepas semayang kita bagilah tazkirah ke apa ke, kita masukkan jarum-jarum halus nak merosakkan ajaran Islam. Tapi nama masjid. Jadi barangkali sebab itulah, ya, kita boleh detailkan nanti dalam sejarah. Tapi asalnya begitu. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran, mereka yang membina satu masjid dirar, membahayakan, wa kufran, dan masjid itu masjid kufur, bukan untuk beribadah, bukan mentauhidkan Allah, tapi masjid itu kufur. Dan ini yang saya punya, wa tafriqan bainal mu'minin, masjid itu tafriq, nak memecahkan, nak memporak-perandakan kesatuan di kalangan umat Islam. Masjid, tapi tujuan dia ialah nak memporak-perandakan umat Islam. Maka dalam sejarah Islam, masjid ini diarahkan roboh. Rasulullah bila balik daripada satu musafir, Rasulullah nak datang semayang masjid tu, Allah Ta'ala wahyukan ayat ni dan ayat seterusnya, maka Rasulullah tak pergi ziarah, tak pergi semayang di masjid tu, bahkan Rasulullah arahkan masjid itu dirobohkan. Kerana apa? Salah satu sebabnya masjid itu tafriqan bainal mu'minin, memecah belahkan kesatuan di kalangan umat Islam. Jadi maknanya walaupun dia zahirnya baik masjid, tapi isi dalam dia itu merosakkan kesatuan umat, maka dia runtuhkan masjid tersebut. Jadi bayangkan kalau kita bercakap benda-benda yang bukan masjid, kita bercakap soal politik, kita bercakap soal hukum, kita bercakap soal pemikiran dan sebagainya, kita bercakap pendapat ulama, tapi benda yang kita bawa itu memecah belahkan kesatuan umat. Maka asasnya benda itu tidak sepatutnya dibawa, diajarkan ke dalam masyarakat, kerana asas fundamental, asas dasar dalam agama, jangan tafriq, jangan memecahkan, tapi kena ittihad, kena kesatuan, ittihad umat Islam sebagai umat yang bersatu, ya. Jadi ini asas yang penting, ya. Dan jangan kita berpecah belah. Jadi sebab itu kalau kita baca lagi dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala suruh kita saf, ya, suruh kita membentuk saf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala suka berjuang pada jalan Allah. Berjuang maknanya berperang, kalau kena perang, berjuang menyampaikan ajaran agama, berjuang pada jalan Allah, ya, dalam keadaan saf, dalam keadaan bersatu padu, ya. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah binaan yang kukuh, bukan bata. Yang ni bata kalau kita buat, orang buat apa ni bata, dia boleh pecahkan bata tu.
Tapi kalau susun 10 batang tak boleh. Ya, tapi kalau satu batang pecah. Jadi kita nak satu binaan yang kukuh supaya ada kekuatan ketika itu. Sama dengan falsafah lidi. Lidi, kalau satu batang lidi kita nak tolak air tak boleh, kita nak sapu sampah pun tak boleh, nak sapu satu daun, 2 daun pun tak boleh kalau satu batang lidi. Tapi lidi tu kalau nak lawan dengan musuh serang, kita nak tikam musuh, patah lidi tu. Tapi kalau kita lidi tu, kita ambil satu lidi, kita ikat, gabungkan bersatu lidi tu, kita boleh sapu air, kita boleh sapu daun. Bahkan lidi tu yang dijadikan penyapu tu, lidi yang 100 tu nak jadikan penyapu, kita dah ikat, kita boleh jadikan senjata. Jadi ada kekuatan kalau kita bersatu. Jadi di luar sana masyarakat, kalau ada yang bawa fahaman-fahaman, kita nampak ini memecahkan kesatuan umat Islam, isu yang menyebabkan umat Islam bergaduh dan sebagainya, maka sebenarnya dia tidak menggambarkan Islam sebagai agama, kerana Islam adalah agama yang mengajar umatnya bersatu padu. Wallahu a'lam. Amin. InsyaAllah semoga kita kekal menjadi satu perpaduan yang istimewa, yang terbaik sekali dalam agama Islam kita, insyaAllah. Dan doktor, sebenarnya kita buka juga ruang peluang kepada sahabat pendengar untuk tanyakan soalan dan juga pertanyaan di talian WhatsApp konti 011-29004004 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tanyakan juga soalan. Seperti sahabat kita bertanya juga, doktor, bagaimana kita nak terangkan secara ringkas yang mana sahabat bukan Islam boleh tahu apabila adanya perbezaan mazhab dalam agama Islam. Mungkin agak mendalam nak terangkan kepada golongan ataupun sahabat-sahabat mualaf. Jadi bagaimana kita ini nak terangkan secara mereka boleh faham di situ, insyaAllah. Okey, kita akan dapatkan penjelasan seketika nanti bersama dengan Dr. Nizam, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama rancangan Islam Agamaku. Iya, betul. Dan di talian kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Dan kita belajar tentang tajuk hari ini, iaitu Islam mengajar agar umat bersatu. Okey. Dan sebelum kita berehat, sebentar tadi ada sahabat-sahabat pendengar yang bertanya, doktor, bagaimana kita nak menjelaskan, terangkan kepada sahabat mualaf kita tentang perbezaan mazhab dalam agama Islam. Mungkin itu di mata dan juga fahaman mereka agak ada perbezaan. Jadi risau, takut nanti mereka seperti apa yang doktor kata tadi, macam takut-takut, risau, dan ada perbezaan itu menyebabkan mungkin penyatuan tu agak sukar untuk mencapai di situ, doktor. Bagaimana kita nak menjelaskan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itu saya sebutkan bahawa kita melihat Islam ini dari sudut dasar, dari sudut fundamentalnya, iaitu akidah kita sama, apa dia? Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab Allah, segala kitab Allah, beriman kepada para rasul,
beriman kepada qada qadar adalah beriman kepada benar para malaikat itu dasar dia beriman tak payah detail. Islam ni detail tu itu perincian nanti akan ada beza lah ya. Beza nanti misal kita kata malaikat yang tulis duduk belah kanan tulis baik ke tulis yang tu dah beza dah tu, yang tu perincian ya, yang tu perincian. Yang penting kita beriman kepada malaikat. Malaikat tu malaikat utusan Allah itu je lah, cukup memadai ya. Tak payah nak tanya malaikat yang catat tu nama apa, tak tahu, awak iman tak sah pasal tak ya, dia fundamental basic sahaja ya. Sebab itu bila zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia mudah. Awak bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah ya, awak bersaksi aku ni Rasulullah ya, kamu dah beriman, mudah aja ya. Mana Rasulullah dia tekankan soal fundamental ya. Sebab itu Islam dia tak beza ya, Islam dia tak beza ya. Begitu juga syariatnya sama, syariatnya dirikan solat, syariatnya wajib bayar zakat, syariatnya puasa Ramadan, syariatnya tunaikan haji bagi yang ada kemampuan, tak ada beza. Nanti cara nak buat haji tu bezalah sikit-sikit, cara nak semayang tu bezalah sikit-sikit. Beza kat mana? Semayang kat tangan sini ke bawah sikit ke, tak apalah, angkatlah macam mana pun, kerana yang penting semayang. Jadi fundamental tu yang ada dalam Islam. Tafsiran tu dia beza. Jadi cara nak faham dia macam ni lah. Negara kita ada perlembagaan. Negara ada perlembagaan. Ada perkara 1, perkara 2, perkara 3 ya. Tetapi tafsiran terhadap perlembagaan itu yang peguam ni kata macam ni, peguam tu kata macam tu ya. Jadi tafsiran tu perkara 3 dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Tapi boleh tak ada kelang arak dalam negara kita? Islam agama persekutuan. Jadi ini tafsiran ni, boleh tak ada kelang arak dalam negara kita? Yang tu yang akan dibincangkan. Boleh ke tak boleh ke. Tapi dasar dia dalam perlembagaan perkara 3, Islam agama persekutuan. Tafsiran nanti tu akan ada macam-macam ya. Akan ada orang kata tak boleh ada kelang arak dalam negara kita pasal Islam agama persekutuan. Ada orang kata boleh ada kelang arak dalam negara kita walaupun perlembagaan kata Islam agama persekutuan. Kerana apa? Dia tafsir lagi macam-macam ya. Begitulah maksud kita nak faham ni. Al-Quran dia macam tu, dia macam perlembagaan ya. Dia bagi dasar tu, dasar perincian nanti akan ada di kalangan ulama-ulama mentafsirkan dia. Jadi negara kita perlembagaan, perincian tu hakim-hakim mahkamah akan mentafsirkan, peguam-peguam ahli akademik undang-undang dia akan bagi pandangan dia ya, untuk faham dari sudut perlembagaan itu. Jadi majoriti kita pegang kepada fundamental dalam asas agama tu ya, pegang kepada perkara yang asas, dirikan solat ya, dirikan solat, tunai puasa Ramadan ya. Perincian nanti tu kalau kita mandi bulan Ramadan, mandi berenang menyelam, puasa batal ke tak batal kalau kita kentut waktu kita mandi tu. Dalam pasal apa? Sebab bila kita kentut terbuka lubang dubur kita tu, air masuk. Allahu akbar, kita pening kalau kan. Yang tu biarlah tafsiran tu ya. Yang fundamentalnya wajib puasa Ramadan, itu yang disebut di dalam nas Al-Quran, kutiba alaikumus shiyam ya, diwajibkan ke atas kamu puasa ya. Jadi ini asas yang penting yang perlu kita fahami ya. Jadi tafsiran nanti tu insya-Allah saya akan jelaskan lebih jelas tentang perbezaan mazhab di dalam Islam ya, bagaimana kita nak faham itu. Wallahu a'lam.
Baik, insya-Allah kita akan lebih membawakan perbincangan ini dengan lebih mendalam insya-Allah pada sesi yang akan datang, Doktor. Kita dah hampir sampai di hujung pertemuan. Mungkin Doktor sedikit kesimpulan dan juga apa yang boleh kita bawakan dalam tajuk ini, Islam mengajar agar umat bersatu. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak tekankan adalah kesatuan umat Islam, ya. Kesatuan umat Islam kerana kita dipanggil di dalam Al-Quran dengan frasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah panggil kita wahai orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang sebenar, beriman bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, ya. Jadi itu yang menyatu padukan kita, keimanan kepada Allah, ya. Dan kita dinamakan di dalam Al-Quran sebagai Muslim, ya. Kita dinamakan sebagai Muslim. Allah Ta'ala sebut huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaikum syahida. Allah Ta'ala menamakan kamu sebagai muslimin, Muslim, orang Islam. Kerana agama kita Islam, maka kita yang menganut agama Islam dikatakan Muslim. Ana Muslim, saya adalah Muslim, ya, saya adalah Muslim. Bila nama Muslim ni? Min qablu, sebelum Al-Quran diwahyukan, sebelum zaman Nabi Muhammad lagi, wa fi hadha, dan dalam kitab Al-Quran ni pun disebut sebagai orang Muslim, Muslimin. Jadi ini nama yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi fundamentalnya kita Islam, agama kita adalah Muslim, kita adalah orang Islam. Jadi ini yang menyatu padukan kita. Kita adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita jumpa awak Muslim, ya saya Muslim. Kami Muslim, kamu pun Muslim. Saya orang beriman, kamu pun orang beriman. Mudah, ya. Dia menyatu padukan kita, senang. Iaitu awak beriman Allah Tuhan yang sebenar, ya. Awak beriman Muhammad Rasulullah, ya. Awak beriman Quran kita Allah, ya. Awak beriman hari akhirat, ya. Islamlah kita, berimanlah kita, ya. Jadi ini yang nak menyatu padukan kita, ya. Mana perkara dasar, perkara asas itu. Kalau perkara perincian itu sudah tentu kita akan berbeza pandangan, berbeza tafsiran. Nanti kita akan lihat bagaimana perbezaan tafsiran itu tidak menjejaskan kesatuan Islam, tidak menjejaskan kesatuan umat Islam. Wallahu a'lam. Amin, amin. InsyaAllah. Semoga kesatuan Islam seperti apa yang Doktor sebutkan tadi itu akan terus terbina. Ketamadunan Islam itu akan terus kukuh dan juga akan membina ummah yang hebat. InsyaAllah. Yang penting menjaga asasnya, dasarnya, iaitu keimanan kita dan iktikad kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Terima kasih Doktor atas perkongsian pada petang ini. Buat Doktor jaga diri baik-baik, Doktor. Okey. Jaga kesihatan. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ramai sebenarnya, Mona. Alhamdulillah. Yang mana sudi komen dan juga hantarkan juga pelbagai pertanyaan di situ. InsyaAllah kita akan cuba bawakan lagi perbincangan ini. Okey? InsyaAllah. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun. Meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu Saya, Amira Mamak Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. 10 pada pagi ini, Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa.
kamu dah bayar zakat? Alhamdulillah, baru selesai bayar kepada Mawib. Pilihan yang tepat. Zakat yang dibayar tu, Mawib agihkan menerusi pelbagai program agihan. Ha, betul tu. Tadi pegawai Mawib ada bagi tahu, setiap bulan hampir 24,000 asnaf dapat bantuan zakat keuangan bulanan dari mereka. Besar jumlah tu. Semoga ibadah zakat yang kita tunaikan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau nak maklumat lanjut tentang skim-skim bantuan zakat, layari www.mawib.gov.my. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Oh, murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Bang, bila mandi jangan lupa guna kasturi Amiraja mandian ya. Mestilah sayang. Abang suka bawa campuran pati sitrus dan bunga ros. Menyegarkan. Kasturi Amiraja mandian ni sesuai seisi keluarga. Boleh digunakan dari rambut hingga ke kaki. Betul tu sayang. Kasturi Amiraja mandian ada antibakteria dan beraroma terapi dan wangi. Kasturi Amiraja mandian pilihan saya. Layari www.mykasturi.com dan IG mykasturi atau hubungi 017-619-0013 untuk pembelian. Aduh, lupa lagi nak daftar kurban tahun ni. Nak risau apa? Dia kurban kan ada. Seekor kambing RM499 je. Seekor kambing RM499 je? Biar betul. Iya, siap kurban dekat Mekah lagi. Macam mana nak daftar? Buka laman web ni, thekurban.my. Semua dah ada dekat situ. Kita tinggal nak klik je. Layari thekurban.my sekarang. Klik, dah kurban. Hari cuti ni nak rancang apa ya untuk anak-anak? Kakak tolong mama kemas dapur. Abang pula cuci bilik air. Adik buat apa? Adik boleh tolong susun buku atas rak. Penuhi waktu terluang anak-anak anda seperti hari cuti mereka dengan melakukan kerja-kerja rumah. Bukan saja boleh memanfaatkan masa cuti, tetapi dapat memberi anak-anak kemahiran dan mendidik mereka tentang tanggungjawab.